Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan Bahasa Arab Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama syarikat Samima Sendiran Berhad mengadakan majlis penyampaian Hamlah Khairiyah Al-Auda Ilal Madrasah 2026. Majlis berlangsung di Madang Kof. 23 pelajar terpilih dari sekolah-sekolah Arab di negara ini menerima sumbangan berbentuk kelengkapan sekolah yang disenaraikan oleh pihak sekolah masing-masing. Antara yang menyampaikan sumbangan Dr. Awang Haji Hambali bin Haji Awang Jaili, pemangku penolong Rektor UNISA selaku Rais Persatuan Bahasa Arab Negara Brunei Darussalam. Cabaran sosial yang semakin kompleks termasuk penyebaran maklumat berkaitan agama yang tidak sahih melalui media sosial mencetuskan kegusaran dalam kalangan masyarakat Islam. Justru pegangan dan penghayatan Islam sangat penting dijadikan sebagai cara hidup. Pewarta RTB Mazia Jini membawakan mengenai misi dakwah di era penuh mencabar ini dalam laporan Wawasan Brunei 2035. Dalam era yang serba canggih ini, generasi muda yang berilmu, berakhlak dan beriman perlu bijak memanfaatkan penggunaan teknologi di samping terus mengamalkan ajaran agama Islam. Untuk melahirkan generasi muda yang mengamalkan Islam sebagai cara hidup, kita hendaklah tidak memisahkan antara agama dan kehidupan seharian. Jadi mengamalkan gaya hidup dengan landasan agama Islam bukan hanya solat, bukan hanya pada puasa, haji dan sebagainya. Tapi Islam ada garis panduan yang lengkap untuk kehidupan kita ni. Dengan garis panduan yang menyeluruh melalui ajaran Islam ini, anitah yang akan membentuk akhlak individu itu untuk menjadi seorang yang mulia, jujur dan bertanggungjawab dalam pekerjaan yang dilakukannya. Rumah adalah madrasah yang pertama yang perlu dididik oleh ibu bapa mereka. Ibu bapa adalah sebagai teladan, contoh yang baik bagi anak-anak mereka dengan mengamalkan ajaran-ajaran Islam, pembentukan asas yang kukuh terhadap iman mereka itu sejak dari kecil lagi. Guru juga memainkan peranan yang penting dan juga bertanggungjawab bagi membentuk anak-anak didikan mereka itu bukan saja sebagai anak orang yang berilmu dan berkemahiran, malah mereka juga akan menjadi anak yang berakhlak mulia, yang bersahsiah tinggi dengan berpandukan MIB kita pada masa ini. Selaras dengan peranannya ke arah memperkukuh pegangan dan penghayatan Islam, Pusat Dakwah Islamiyah melipat gandakan usaha kefahaman Islam melalui platform media digital agar dakwah lebih mudah diakses oleh semua golongan. Menggunakan media visual lah secara penyokong dengan arus kemodenan inilah. Contohnya menggunakan visual grafik lebih banyak lah. Contohnya secara infografik boleh, video pendek boleh, ataupun menambah lebih banyak ruangan atau siaran podcast dakwah lah. Supayanya orang yang memandu pun orang pun boleh mendengar lah dengan lebih santainya orang informal. Mutu penceramah dai yang berkesan melibatkan beberapa aspek penting. Pertama, mereka harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang topik yang akan disampaikan. Kemudian, menyampaikan dengan cara yang mudah dikesan dan kepada audien. Selain daripada itu, penceramah dai yang berkesan juga perlu memiliki kemampuan komunikasi yang baik, termasuk interaksi antara satu sama lain. Di samping itu juga, mestinya penceramah atau dai itu mempunyai pengetahuan yang luas. Pada masa ini, Pusat Dakwah Islamiyah bukan sahaja bergiat menyebarkan dakwah melalui penyampaian ceramah, konten yang konsisten dan relevan di platform media sosial, tetapi Pusat Dakwah Islamiyah juga aktif menganjurkan bengkel-bengkel latihan bagi meningkatkan kredibiliti para dai di negara Brunei Darussalam.
Antaranya ialah yang terbaru bengkel latihan tenaga pengajar penceramah Tadabbur Al-Quran Bertauliah yang dikendalikan bersama Tadabbur Center Malaysia. Program ini bertujuan untuk membimbing masyarakat agar penceramah-penceramah dapat menyampaikan kepada masyarakat untuk lebih memahami dan dapat mentadabbur Al-Quran dengan lebih mendalam serta menghayati ajarannya dalam kehidupan seharian. Melalui pelbagai pendekatan, misi dakwah akan terus dilaksanakan ke arah memperkukuh Islam sebagai cara hidup yang lengkap, berlandaskan pegangan ahli sunnah wal jamaah, mazhab Asy-Syafi'i termasuk dalam pendidikan, ekonomi, sosial dan perkembangan teknologi. Laporan Mazia Jini untuk Berita RTB. Creative Space Art Gallery and Studio kini sedang mengadakan pameran seni Emerge ke-13 Nadinada, Every Rhythm Tells a Story. Dibuka sehingga 18 Januari 2026, pameran berlangsung di Kompleks Membeli Belah, Sengkurong. Pameran menampilkan 73 karya seni daripada 22 artis tempatan merangkumi pelbagai medium termasuk lukisan serta arca yang menterjemahkan pelbagai naratif dan ekspresi seni yang unik. Dibuka bagi kunjungan orang ramai setiap hari hingga Selasa hingga Ahad 11 pagi hingga 5 petang. Sementara hari Jumaat pukul 3 petang hingga 6 petang. Ianya untuk mengumpul atau membagi platform kepada pelukis-pelukis artis tempatan yang baru. Kami pun membuka this platform untuk orang-orang kita ni. Yang penting asal minat dan kami nampak ada potensi untuk orang yang unik. Kami akan sentiasa membagi platform ini kepada orang-orang kita ni lah. Ke arah mengekalkan gaya hidup sihat, pelbagai jenis senaman dicipta yang mempunyai tujuan yang sama iaitu untuk mengekalkan gaya hidup sihat. Salah satu daripadanya, senaman Pound atau Pound Fitness merupakan senaman kardio inovatif. Senaman menggabungkan muzik, tarian dan permainan drum menggunakan alat pemukul khas dikenali sebagai ripsticks, dapat membakar kalori, meningkatkan kekuatan thrust, stamina dan menyeronokkan. Ingin tahu lebih lanjut mengenainya, Zulfadli Haji Kasim seterusnya melaporkan. Gerakan tangkas penuh bertenaga serta bunyi bising daripada ketukan ripstick berwarna hijau menjadikan senaman ini unik. Senaman tersebut dilakukan mengikut irama dan merupakan kombinasi senaman yoga, pilates dan kebanyakannya sisi kardio diinspirasikan daripada gerakan bermain drum. Sambutan orang ramai, alhamdulillah. Memajukan juga. Ada juga ramai sekarang ada in one class satu dapat juga sampai 10 ke 15 orang, 20 orang macam tu ikut tempatnya. Because every pro itu ada instructors macam yang ditutong, di Belait, itu ada khas-khasnya sudah orang mengajar di sana. So masa ni pro-nya pun makin bertambah sudah alhamdulillah, dari 10 ke berbelasan sudahlah orang. Sekiranya orang ramai kan mau join Pound Fit ini juga, you can follow our IG. You can contact me and follow my IG _stay active with Fusun. Dengan durasi senaman 45 minit ke 60 minit, senaman ini mampu menjadi satu bentuk senaman yang berkesan bukan sahaja bagi kecergasan tubuh tetapi juga membantu menambah baik kesihatan mental. Pound Fit ini boleh bagi semangat pada diri sendiri, like dari segi muzik, dari segi rentak-rentaknya. Ia boleh juga memfitkan badan tani dalam segi pound sana. 20 batah macam baru 2-3 bulan satu. Well, actually this is my first time joining Pound ni, baru hari ni. Actually it's kind of confusing for me. But kalau lama-kelamaan jadi okey lah, ada progress sikit-sikit saja, even though ada confusing sikit. But it's kind of fun lah untuk senaman badan.
Melakukan senaman walau apa jenis sekalipun bukan sekadar aktiviti fizikal, tetapi pelaburan untuk kesihatan jangka panjang. Ingatlah, kesihatan merupakan aset paling berharga yang perlu kita jaga. Laporan Zulfadli Haji Kasim untuk Berita RTB. Majlis Perundingan Mukim Ukong dengan kerjasama ahli jawatan kuasa takmir Masjid Kampung Bukit daerah Tutong menganjurkan riadah walkathon. Aktiviti riadah sejauh 9.5 km bermula dan berakhir di Masjid Kampung Bukit daerah Tutong. Aktiviti seumpamanya bertujuan meningkatkan kesedaran dalam memupuk gaya hidup sihat melalui aktiviti riadah berjalan kaki di samping mengeratkan hubungan silaturahim serta menggalakkan aktiviti fizikal dalam kalangan jemaah dan penduduk Mukim Ukong. Antara yang menyertai Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Daniel bin Yaakob, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Acara riadah turut disertai oleh pelbagai lapisan masyarakat termasuk jawatan kuasa takmir masjid dan penduduk kampung. Perlumbaan cabaran kereta tahan lasak Brunei kali ketiga, anjuran Persatuan Kereta Tahan Lasak Brunei melabuhkan tirainya. Perlumbaan yang berlangsung selama 3 hari diadakan di SMNF Deer Farm, kawasan Wasai Batu Mapan, Mukim Cudang, Tutong. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Rosfazilah bin Haji Yusli, Timbalan Pengarah Belia dan Sukan Jabatan Belia dan Sukan. Selain diadakan bersempena Pesta Disember Brunei, perlumbaan seumpamanya juga dihasrat dapat memupuk semangat persaudaraan serta menjadikan negara sebagai destinasi pilihan sukan pacuan 4 roda di rantau ini. Akif Event Management dengan sokongan CAF Auto Syndrome Berhad menganjurkan larian separuh maraton antarabangsa BMW Brunei 2025 diadakan di Budiman Walk Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah Berakas. Acara disertai 700 peserta mengikuti larian dalam pelbagai kategori. Hadir Awang Haji Muhammad Rosfazilah bin Haji Yusli, Timbalan Pengarah Belia dan Sukan. Bagi kategori larian 10 km terbuka lelaki dimenangi oleh Kashful Asmawi, manakala larian 10 km terbuka wanita dimenangi oleh Ann Nukuhi. Xiao Kim To juara kategori 21 km terbuka wanita, manakala juara kategori 21 km terbuka lelaki disandang oleh Martin Wansmith. Hampir 300 orang menyertai cabaran Bofi Beat the Clock di BIBD Connect Taman Mahkota Jubli Emas. Acara berbentuk cabaran berkumpulan itu direka untuk menguji kemahiran menyelesaikan masalah, strategi, koordinasi dan kerjasama. Penganjuran acara mencerminkan komitmen berterusan Bofi dalam menggalakkan gaya hidup aktif, sihat dan saling berhubung dalam kalangan masyarakat di negara ini.